guys, Assalamualaikum, welcome back untuk video seterusnya tutorial kerja khusus SPM 2020 prinsip account. Ok, so kita hampir dah ke penghujung tutorial kita sebab di video kali ni kita akan buat berkaitan dengan PKK. Ok, so sedih sikit lah. Ok, so jangan lupa you all follow my Instagram Miss Nisa. Nanti kalau rindu boleh jumpa Miss lagi dekat dalam video Instagram tu ok. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Miss punya YouTube channel Cikgu Pakar Kira by Miss Nisa. Ok, untuk tengok banyak lagi video-video yang Miss akan share nanti. Alright, ok. So, hari tu kita dah settle video hari tu. Video hari tu, ok. Kita dah settle berkaitan dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, so Miss janji untuk buat berkaitan dengan PKK. Okay. Tapi sebelum tu, untuk tajuk kelab dan persatuan, before you nak buat PKK, you kena kira dulu untuk penyata mengira modal awal. Actually kita dah kira masa awal-awal dulu, masa kita buat profile. Okay, so penyata mengira modal awal ni you akan gunakan ke dalam PKK nanti. So make sure penyata mengira modal awal kena buat dulu. Pendapatan dan perbelanjaan kena buat dulu. Akaun kawalan you kena buat dulu. Akaun penerimaan dan pembayaran you kena buat dulu. Okay, hari tu kita ada buat jurnal pembayaran tunai dan juga jurnal penerimaan tunai yang lampiran E dengan F tu. Okay, lepas pada F tu Miss ada buat sedikit rumusan untuk akaun tunai dengan akaun bank. Ada reason tau kenapa Miss buat, sebab Miss nak masukkan dalam PKK. So macam lupa-lupa tu, tengok balik video yang hari tu yang dekat lampiran F. Bahagian berapa Miss ingat, tapi lampiran F lah. You tengok dalam tu ada Miss ajar macam nak buat rumusan untuk akaun tunai dengan akaun bank. Okay, so ready guys. So kita akan buat berkaitan dengan penyata mengira modal awal dan juga PKK. Okay, so let's go. Okay guys, so this one. Okay, at first before kita PKK, misalnya tadi kita akan buat mengira dana terkumpul awal dulu. Okay, so ini adalah mengira dana terkumpul awal. Dekat dalam soalan memang dia minta untuk you buat. Okay, kalau contohlah you macam lupa macam nak buat, okay, you benda ni you akan dapat kat mana tau? You tengok pada soalan ni balik. Okay, ni soalan you. Okay, so kat sini ada bagi aset dengan liability kelab, adalah bla-bla semua. Okay, awal kan? So maksudnya awal you akan ambil untuk 1 Mac 2020. So you punya formula adalah aset tolak dengan liability. Kita dah buat hari tu sebenarnya. Kita buat dekat profile hari tu. Tengok balik profile you. Ni nampak. Dana terkumpul awal 55709. Formula dia adalah, ni jangan tulis pula nanti dekat jawapan you. Soalan dekat ni lah kerja kursus you. Ni just nak bagi tahu. Aset awal tolak dengan liability awal. So dekat sini adalah mengira modal awal. Okay. So nampak sini aset tolak liability, tapi Miss akan ambil yang untuk tarikh awal sahaja. Okay, untuk tarikh awal saja. So ni semua ni aset. Lengkapan ni kenapa tolak? Sebab dekat soalan tu yang dia bagi ni adalah susun nilai terkumpul lengkapan. So macam biasalah Miss kena tolakkan dia. Alright. So tolakkan dia dapat ni. Amount kita ni semua akan sama Akan sukan is asset, inventory asset, tunai asset, bank asset, YBT, you dalam terima asset, account dalam terima pun asset. Tambahkan dapat dia ni. Tolakkan dengan liability. Kita letak sini and then tolak dia dapat 55709. So you akan sama dengan yang ini semua. Okay, right. So ini you akan gunakan untuk you buat dalam PKK nanti. Alright, okay, settle. So now kita tengok PKK. Okay, untuk tajuk kelab dan persatuan, PKK kita dia sama je macam kita selalu buat. Cuma dekat bahagian equity pemilik dia tak ada tulis equity pemilik, tapi dia tulis sebagai dana terkumpul. Sebab tak ada yang memiliki yang kelab ni. Yang ini hanya kita dapat daripada mana? Dana terkumpul. Okay, nampak ni? Tak ada kan? Selalunya lepas liability semasa mesti kita akan buat dana equity milik. Tapi untuk kelab persatuan kita akan buat dana terkumpul. Formula dia adalah dana terkumpul tambah dengan lebihan. Lebihan ni dapat mana? Daripada yang kita buat tadi tu, video before ni, iaitu akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kita akan masuk kat sini lah. Dan segala jenis pendapatan modal. Kan dekat akaun pendapatan belanjaan kita hanya masuk berkaitan dengan pendapatan hasil. Pendapatan modal campak mana? Campak PKK. Nak letak kat mana? Dalam dana terkumpul. So this one. Okay, tak apa. Ini saya akan tunjuk lagi. Okay, jom kita start daripada atas. Macam biasa tulis nama kelab, penyerta kedudukan kewangan 31 Mac 2020. Okay, selalu kita akan buat 4 kolom kan my dear, betul tak? Kita ada cost, SNT dengan nilai buku. Pasal satu lagi adalah jumlah. Okay, jumlah yang selalunya Miss letak kalau kita ada aset bukan semasa, kalau yang tak ada SNT.
tak ada susunan terkumpul. Tapi for this question, dua-dua ni ada SNP. And tak ada pun yang tak ada SNP. So Miss just buat 3 kolom saja. Contoh macam premise. Premise jarang ada SNP. So Miss akan letak satu lagi kolom namanya kolom jumlah. Sebab premise tu Miss akan masuk kat cost, akan masuk kat SNP. Tak akan masuk kat nilai buku sebab dia tak ada SNP. So Miss terus masuk bahagian jumlah. Tapi for this question tak ada berkaitan dengan yang bukan SNP. So Miss letak 3 kolom saja. Okay, so kalau SF kelas masa, you boleh tahu, okay, kita ada lengkapan dengan alatan sukan. Kalau you confused, you boleh tengok balik dekat soalan. Oh, sorry. You boleh tengok balik dekat soalan you. Okay. Nampak? Okay, you akan ambil dekat bahagian 31 Mac ni. Okay, dekat bahagian 1 Mac ni adalah untuk information untuk you guna dalam PKK you. Okay. So 31 Mac, okay, lengkapan berapa? 23480. Okay, you pun masuk kat sini 23480. Ni memang kita samalah sebab daripada awal kan. Okay. SNT you ambil dari mana? Okay, pergi dekat pelarasan. Pelarasan hari tu kita kira berapa susunan kita tahun untuk bulan 3 je. Kita cuma 182. Okay, so 182 ni nampak tak? SNT ni. Okay, ambil 182 tapi bukan letak dekat dalam PKK tau. You kena tambahkan dengan susunan terkumpul yang lama. So 169 tambahkan dengan pelarasan yang tadi ni. Yang ni Miss punya lah. So you akan dapat jawapan. So you akan masukkan ke dalam PKK ni. This one. Okay. So nampak ni, satu tengok atas, 1699 tambah 182. 1699 ni Miss ambil daripada soalan. Yang ni. Okay. And then yang 182 Miss ambil daripada pelarasan. So, Miss pundahkan lah jadi 182. Okay. So kat situ lah Miss punya SNP. Okay. Alright, settle. Okay. So yang this one macam mana? Formula dia. Ni. 23480 ni, yang biru ni tolak dengan yang merah ni. So dapat yang ni. Okay. So settle. Ini sebenarnya amount lah. Okay. Next, alatan sukan. Alatan sukan pun sama. Ambil daripada yang awal. Okay. Tapi yang awal, so adalah 1600. Okay. Tapi Miss tak 1600 tau. Tak. Miss masukkan dekat sini adalah 2400. Macam mana Miss dapat? 1600 ni yang lama. Tengok yang atas. Ialah yang awal. 800 ni yang mana? Dekat dalam urus niaga yang ke berapa ya? Miss ingat ya? Sekejap. Kita ada buat pembelian alatan sukan. 800 ni kita ada beli alatan sukan. Beli alatan sukan. Ni. Urus niaga yang ke-30, 13 hari bulan kita ada beli alatan sukan. Yang bernilai 800. Nampak? Okay, dekat urus niaga ke-30, you boleh tengok dekat urus niaga ke-30. So you akan masukkan dia ke dalam PKK ni. Sebab tu 2400. SNT Miss ambil daripada pelarasan. Kita ada kira hari tu. Okay. Ni alatan sukan. Nampak? Miss kira dapat 300. So Miss letak dekat dalam PKK 300. Okay. So kita ni samalah. Nilai buku Miss ambil dekat bahagian soalan yang dekat akhir ni. Nampak 2100. Okay, Miss masukkan dekat dalam. Itulah akhir kita. So kalau you tolak pun you akan dapat 2400 tolak 300 dapatlah 2100. Ini adalah amount daripada soalan tadi. Okay. And then tambahkan dia. So ini Miss dapat kat sini. Total untuk asset bukan semasa. Settle asset semasa. Okay, next. Kita pergi kepada aset semasa. Jangan lepas lah kat sini. Okay. So aset semasa inventory akhir. Ambil dekat mana? Pergi dekat dalam pelarasan. Kita ada masukkan yang tu. The first one. Ni Miss punya 896. Maksudnya sama dengan kita punya. Okay. So Miss pun masuk dekat sini sebagai 896. Dekat kolom yang kedua ni. Okay. Bank Miss ambil dekat mana tau? Okay. Hari tu kita memang buat penerimaan pembayaran. Okay. Ni Miss punya amount last. Tapi ini campur tunai dengan bank. So Miss nak asing. So bila Miss asing, sebab tu kenapa hari tu Miss ada buat akaun tunai dengan akaun bank. Sekejap, hilang dah. Akaun tunai dengan akaun bank Miss ada buat. Miss asingkan dia. Sekejap Miss asingkan dia sebab Miss nak tahu berapa baki tunai dan berapa baki bank. Exactly amount dia. Mesti kat belakang sebentar ni. Okay. So akaun tunai Miss untuk bagi HB Miss adalah 3392. So Miss pun masukkan dia dekat dalam PDK. Okay, 3392. Tapi Miss ada pelarasan. Hari tu pelarasan Miss buat kat sini. Kan yang Miss buat yang pasal kes 8 tu. Ingat balik Miss buat hari tu? Pasal promosi.
sepatutnya 1,500, Miss tolak 150 je. So maksudnya Miss kena tolak dekat tunai lagi 1,350, tapi Miss tak tolak. So dekat PKK tu Miss adjust. Okay, PKK Miss ambil yang tadi bagi HB dekat dalam akaun tunai tu. This one Miss tolakkan dengan pelarasan Miss yang 1350 ni. Miss pun masukkan dalam PKK. So ini Miss punya jawapan. Okay nanti. Okay, settle. Okay, bank. Bank pergi dekat akaun tunai bank juga, this one amount dia. Ni Miss punya amount. So Miss masukkan dalam PKK. Amount you lain dengan Miss tak sama. Ni Miss punya amount masukkan. Okay. Alright, next ABT. ABT ambil kat mana? Kita ada buat akaun kawalan kan? Pergi akaun kawalan, pergi dekat bahagian baki HB. Baki HB ni, amount ni, okay, Miss masukkan dalam PKK. Okay, Miss masukkan dalam PKK, Miss letak kat sini. Kenapa Miss letak dekat column first? Sebab Miss nak tolakkan dengan PHR. Miss nak crowded, tak nak campur. Alright, so Miss akan tolak dengan PHR. PHR ambil kat mana? You ambil dekat dalam pelarasan. Pergi dekat PHR you, pelarasan. Mana dia? Ni Miss punya lah, 62. Amount you tak sama Okay. So Miss akan tolakkan dekat dalam PKK ni. Tulisan E62, masukkan, tolakkan, letak jawapan dekat sini. Okay, dapat. Okay, sebab nanti kita akan tambahkan dengan aset semasa yang lain. Okay. Yuran belum terima, you akan ambil dekat perasan. Dengar macam mana Miss dapat ni. Pergi kat perasan. Pergi perasan. Perasan ni sangat berguna untuk akaun pendapatan perbelanjaan dan juga PKK. Okay. Cari berkaitan dengan yuran belum terima. Nampak yuran belum terima? Yuran belum terima sebanyak 200. Miss masuk dalam PKK. Okay. PKK. Next, isu prabayar sama juga. Berkaitan dengan prabayar belum terima, belum bayar, benda belum terpolis, semua dalam pelarasan. Okay. So, apa tadi? Prabayar kan? Prabayar. Iaitu insurans prabayar. Pergi ni, Miss cari kat sini insurans prabayar. This one. Fokus pada warna biru ni je. Okay, nak buat PKK dengan pendapatan dia, fokus pada warna biru ni je. So, ni 500. Ini kita dah masuk tadi. Dalam akaun pendapatan pelajar. Ini masukkan dalam PKK. Okay, PKK. Masukkan. Kadar bayaran prabayar. Okay, cari kat perasan. Pergi perasan lagi. Mana lagi yang berkaitan dengan aset? Ni, kadar bayaran prabayar. Miss masukkan dia dalam PKK. Okay, masukkan amount kat sini lah. Alright. Dah settle, total upkan dia. Okay, dapat yang ni. Ni total untuk aset semasa sahaja. Alright, okay, settle. Okay, dah. Pergi liability semasa. Okay, akaun belum bayar. Akaun belum bayar mesti kena ada dalam liability. Pergi mana? Pergi akaun kawalan. Pergi dekat akaun kawalan belum bayar. Ambil dekat bahagian baki HB. And then you pun masukkan dalam PKK. Okay, dekat sini amount you. Okay, settle. Yuran belum terpulih, bisa ambil daripada perasan. Pergi perasan cari berkaitan dengan yuran belum terpulih. Mana lagi berkaitan dengan aset? Yuran belum terpulih adalah aset. So you akan masukkan. Okay, cari lagi. Tengok yang biru ni je. Mana lagi berkaitan dengan liability? Yuran belum terima is aset bukan? Kadar bayaran prabayar is aset bukan? Dah masuk tadi insurans prabayar is aset. Sewa belum bayar. Sewa belum bayar adalah liability. So you pun masukkan dalam PKK. Nampak? Okay. Masukkan amount kat sini. Settle. Total upkan dia. Letak amount kat sini. 5 Miss. Okay. Ambil aset semasa. Okay, ini adalah jumlah aset semasa. Nampak? Aset semasa. Ni jumlah dia. Tolak dengan liability semasa. Ni jumlah dia. Tolakkan dapat sini. So bila kita tolakkan, kita dapat modal kerja. Aset semasa. Saya kat sini. Tapi jangan tulis pula Aset semasa tolak liability semasa, you akan dapat modal kerja. Okay, so bisa dapat kat sini amount Miss. Okay, so amount Miss yang ini Miss tambahkan dengan aset bekas semasa yang atas ni. Tambahkan ni biasa PKK dah tahu lah ni. PKK mesti boleh buat. Tambahkan dapatlah amount dekat sini ni. Ni adalah amount Miss. Okay, settle. Okay, next pergi dalam data kumpul. Formula dia dalam data kumpul awal. Kat mana? Tadi you kira mengira modal awal. So 55709. Okay, masukkan kat sini. Okay. Lebihan ambil kat mana? You pergi balik dekat dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ni lebihan. Lebihan ni kita akan masukkan dia ke dalam akaun PKK. Ini lebihan. Masukkan. Nampak? Mana? Ni. Dan ini. Alright. Kita tambahkan dia. Letakkan kat sini. And then yuran masuk. Okay, ingat dekat soalan yang tadi Miss cakap tu, yuran masuk tu dianggap sebagai pendapatan modal. So pendapatan modal you akan masuk dalam PKK dekat bahagian, nampak?
dekat bahagian dana terkumpul. You pun masukkan dalam PKK, iaitu kita ada 23 ahli. Okay, kat mana nak tengok ni? Urus niaga 9 dengan urus niaga 50. Okay, tak apa, Miss tunjuk you. Urus niaga 9. Yuran ahli kan? Yuran masuk. Okay, urus niaga 9. Nampak ni yuran masuk. Berapa orang? 12 orang. Okay. Next adalah urus niaga yang ke-50. Ni 50. Berapa orang? 11 orang. So 11 orang tambah dengan 12 orang. Okay, tambahkan dia. And harga dia adalah RM50. So totalkan 2 ahli tu, and then you kalikanlah dengan RM50. Okay, so itulah dia yuran. Sebab dapat 23 ahli kali 50. So inilah yuran masuk kita. Yuran masuk kita sama semua. Okay, so Miss tambahkan. So Miss dapat 99667. 997. So seimbang. So senang sangat sebenarnya, sebab dia soalan dia agak direct. Okay, tak macam soalan exam lah. Soalan exam kan dia ada pusing-pusing konak-konak kan. Tapi kalau untuk soalan ni, so far okay, so far so good. Okay, so good luck, buat betul-betul. Okay, Miss ulang balik. Untuk PKK, you kena siapkan dulu akaun perdagangan. You kena siapkan dulu akaun pendapatan dan perbelanjaan, penyata mengira modal awal, akaun kawalan. Lepas tu buat sedikit rumusan untuk akaun tu dan akaun bank untuk you masukkan dalam PKK ni. Okay, and pelarasan of course. Dekat pelarasan you fokus dekat yang warna biru tadi tu, cari mana asset, mana liability. So you akan masukkan dekat dalam PKK you. Okay, so best of luck. Make sure bagi sampai balance. Kalau tak balance mesti ada something wrong. Check balik kat mana yang error. Okay, contoh 300 hilang. Macam itu Miss hilang 300. So Miss cari, oh Miss lupa tambah 300 hari tu. Cari je lah Mam, senang je. Okay, alright, so settle untuk PKK. So kita mungkin ada lagi 2 video, iaitu berkaitan dengan penyata bank, penyata bank. Okay, and Miss akan buat satu slot sesi online, InsyaAllah hari Khamis ni. Berapa bulan lah hari ni? 23 saja. Besok Khamis 22. Miss akan buat 1 jam Q&A berkaitan kerja khusus. Contoh you dah buat semua, ada benda yang you tak dapat. So kat situ you boleh tanya Miss secara live. So that's why follow my Instagram Miss Nisa. Okay, ataupun contoh mesti tengok video ni dah lama lah kan. Okay, tak dapat. Jangan risau kalau tertinggal live tu. Pergi dekat Miss punya Instagram, follow dulu, lepas tu direct DM. Yes, walaupun you bukan student yang Miss ajar, it's okay. Miss akan share apa yang Miss boleh untuk bantu you, okay? So just DM, tanya Miss kenapa tak dapat macam ni, kenapa saya nak nangis ni, message lah, DM je. Okay? Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa follow my Instagram. Lagi sekali Miss Nisa, and juga subscribe and like my YouTube Cikgu Pakar Kikira. And thank you so much for watching. Assalamualaikum and salam sejahtera. Bye.